Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummul Maisarah binti Muhammad Arifin. Untuk hari ini saya akan membentangkan tentang falsafah pendidikan kebangsaan. Baik, antara isi kandungan yang terdapat dalam tugasan ini, yang pertamanya adalah pengenalan. Yang kedua, membincangkan tentang analisis perkembangan sistem pendidikan dengan falsafah kebangsaan. Yang ketiga, peranan guru bagi merealisasikan falsafah pendidikan. Dan yang keempat, kesimpulan. Okey, yang pertamanya kita masuk kepada pengenalan. Pendidikan di Malaysia kini berada dalam keadaan yang lebih mantap berbanding sebelumnya. Dan kita dapat melihat bahawa perkara ini sebenarnya disebabkan oleh perkembangan semasa yang berlaku di dalam pendidikan, sistem pendidikan negara, selaras dengan keperluan dan juga cabaran dalam bidang pendidikan itu sendiri, atau dengan kata lain, pendidikan kini mengalami proses kristalisasi, iaitu penambahbaikan ataupun pindaan ke arah yang lebih mantap dan cemerlang. Kalau kita tengok sebelum ni mungkin agak berbeza kaedah ataupun sistem pendidikan negara kita, namun daripada tahun ke tahun ia mengalami perubahan untuk memantapkan lagi sistem pendidikan. Okey, seterusnya perkembangan sektor pendidikan dilihat penting dan diberi keutamaan seperti juga sektor-sektor yang lain, kerana pendidikan mampu memberi sumbangan kepada pembangunan, baik kepada pembangunan insan ataupun kepada pembangunan negara. Jadi pembentangan ini juga membincangkan senario perkembangan pendidikan di Malaysia daripada era sebelum penjajahan Inggeris sehingga era selepas kemerdekaan itu sendiri. Jadi kita dapat melihat sektor pendidikan ini bukanlah satu sektor yang dipinggirkan, malahan ia merupakan sektor yang penting dalam negara kita dan juga diberi keutamaan sebagaimana sektor-sektor yang lain lah. Jadi sama ada kerana kita dapat melihat sektor pendidikan ni banyak memberikan sumbangan bukan sahaja kepada pembangunan insan, malahan juga kepada pembangunan negara. Dan perbincangan dalam tugasan ini juga melibatkan bagaimana perkembangan pendidikan negara ini dapat membangunkan rakyat dari sudut pembangunan insan dan juga pembangunan negara serta peranan guru masa kini dalam merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi perbincangan ini terbuka juga kepada bagaimana falsafah pendidikan dan perkembangan yang berlaku dalam sistem pendidikan memberi impak kepada pembangunan insan dan juga bagaimana peranan guru itu sendiri nak merealisasikan falsafah pendidikan negara itu sendiri. Baik, seterusnya kita masuk kepada analisis perkembangan sistem pendidikan dengan falsafah pendidikan. Okey, yang pertama kita dapat melihat ini adalah senarai bagaimana kronologi perkembangan pendidikan yang berlaku sebelum merdeka dan juga selepas merdeka, dan apa pelan sistem pendidikan semasa dan juga hubungan antara perkembangan sistem pendidikan dengan falsafah pendidikan. Baik, yang pertama adalah sebelum merdeka. Kita dapat tengok ada beberapa program yang telah dilaksanakan sebelum merdeka. Yang pertama sekolah pondok, yang kedua pendidikan vernakular, yang ketiga laporan Cheeseman, yang keempat laporan Barnes, yang kelima laporan Fenwu, yang keenam ordinan pelajar.
Manakala selepas merdeka, kita ada beberapa juga program yang dapat kita tengok di sini. Yang pertama, laporan penyataan Razak. Yang kedua, laporan Rahman Talib. Yang ketiga, Akta Pendidikan. Yang keempat, laporan Aminuddin Baki. Yang kelima, laporan Hussein On. Dan juga yang terakhir sekali adalah pelaksanaan dasar ekonomi baru. Dan yang ketiga itu adalah sistem pendidikan semasa yang akan dibentangkan nanti bagaimana bentuk pelan pembangunan pendidikan yang dirancang oleh kerajaan. Okey, kita masuk kepada fasa sebelum merdeka. Yang pertama adalah sekolah pondok. Dan sekolah pondok ni sebagaimana yang kita tahu pendidikannya itu adalah secara tidak formal. Tidak seperti sekolah-sekolah kebangsaan yang biasa. Sekolah pondok ni lebih kepada orang kata unformal punya learning lah. Pembelajaran yang tidak formal, yang tidak ada syllabus, tidak ada DSKP, tidak ada RPH dan sebagainya yang menentukan gerak perjalanan pembelajaran itu sendiri. Dan kita dapat lihat dia di sekolah pondok ni pengajaran kita menggunakan kitab suci Al-Quran dan juga memberi penekanan kepada tingkah laku dan juga akhlak pelajar itu sendiri, dan tidak ada sukatan pelajaran lah sebagaimana yang disebut tadi. Tak ada perlu macam dalam setahun tu kita kena habiskan banyak semua silibus yang telah ditetapkan, tak ada. Jadi ianya lebih kepada tidak formal, lebih kepada ilmu secara langsung yang disampaikan oleh para guru. Dan kita dapat melihat tempoh pengajaran tu ditentukan oleh guru sendiri berdasarkan kepada pengetahuan murid. Jadi apabila guru mengajar dengan si sekolah pondok ni, bila mana guru mengajar, dia melihat bagaimana kemampuan, kebolehan murid itu sendiri. Macam jadi kalau murid dah faham, dah jelas tentang tajuk ni, boleh proceed kepada tajuk yang lain lah. Jadi tapi kalau ada lagi murid yang belum faham, guru boleh tentukan sendirilah sama ada nak ulang balik ataupun sebagainya lah, dan tidak terikat dengan tempoh masa dan juga silibus pengajaran itu sendiri. Baik, seterusnya sistem pendidikan vernakular. Okey, sistem pendidikan ni adalah sistem yang menggunakan bahasa ibunda kaum masing-masing sebagai bahasa pengantar. Jadi setiap sekolah dia menggunakan bahasa pengantar, buku teks dan ada sukatan pelajaran. Jadi ianya adalah pendidikan yang formal lah, tidak seperti sekolah pondok tadi. Dan sekolah ini dibina di kawasan tertentu seperti di ladang, bandar dan kampung. Tapi berbezanya pendidikan vernakular dengan sekolah-sekolah kebangsaan yang lain, dia tidak menyediakan penyediaan vocational dan teknikal lah. Jadi lebih kepada subjek-subjek, pembelajaran subjek secara teori sahaja. Dan kebiasaannya sekolah vernakular ni dia ada vernakular Melayu, India dan juga Cina lah. Kalau kita dapat tengok, yang mana bila mana contohlah sekolah tu sekolah Cina, dia akan menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar, bahasa mereka lah bahasa Cina. Dan ianya lebih kepada mengikut kaum sendirilah, macam tu. Tidak tertakluk kepada silibus kebangsaan. Okey, seterusnya laporan Cheeseman, yang mana laporan ini ditubuhkan oleh Mr. Harold Ambrose Robinson Cheeseman pada tahun 1890 hingga 1961. Jadi beliau masa itu merupakan pengarah pendidikan Malayan Union. Jadi objektif laporan Cheeseman ni adalah untuk membina semula pendidikan demi menjamin setiap jenis persekolahan
Setiap jenis sistem persekolahan dapat dikembangkan secara sepenuhnya. Jadi cadangan daripada laporan ini, yang pertamanya adalah tempat percuma diberikan kepada kanak-kanak yang menghadiri sekolah. Vernacular di peringkat sekolah rendah lah. Maksudnya untuk menggalakkan kanak-kanak ni datang ke sekolah dan juga untuk tidak membebankan ibu bapa lah untuk menghantar anak-anak ke sekolah. Ia memberikan tempat percuma kepada pelajar sekolah rendah. Yang kedua, bahasa Inggeris diajar di sekolah rendah. Jadi bukan sahaja menggunakan bahasa ibunda masing-masing, tetapi juga bahasa Inggeris juga diajar di sekolah rendah juga. Yang ketiga, penubuhan 2 jenis sekolah menengah. Yang keempat, pelaksanaan secara penuh laporan pelajaran 1938 mengenai pendidikan vokasional. Namun rancangan ini gagal kerana ia lebih memberi tumpuan kepada peringkat sekolah rendah sahaja dan mengutamakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar, termasuk juga di sekolah-sekolah Melayu lah. Baik, seterusnya laporan Barnes. Okey, seterusnya laporan Barnes, kita dapat tengok di sini ianya ditubuhkan pada tahun 1950 dan diketuai oleh L.J. Barnes. Ia satu pertubuhan yang bercorak kebangsaan dan ia menubuhkan satu corak saja, satu corak sekolah rendah, iaitu sekolah kebangsaan untuk semualah. Jadi apabila sekolah kebangsaan dibuka, bahasa pengantar ialah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Sekolah-sekolah vernacular Cina dan Tamil dihapuskan di peringkat menengah dan selanjutnya digunakan bahasa Inggeris sahaja. Namun laporan Barnes ini tidak mendapat sambutan baik daripada semua kaum lah. Sebab kaum Cina dengan India ni diorang berpendapat bahawa laporan ini menggugat bahasa dan budaya mereka, dan kaum Melayu pula tidak diberikan pendidikan sewajarnya dan hanya menumpang di sekolah Inggeris. Seterusnya laporan Fen Wu. Okey, cadangan daripada laporan ini mengatakan sekolah Cina patut dikekalkan dan sukatan pelajaran harus mengikut sukatan negara Cina dan bukannya tanah Melayu. Dan ia juga dapat kita lihat di sini ia mengekalkan sekolah-sekolah aliran jenis kebangsaan Inggeris, dan sekolah-sekolah vokasional harus dikembangkan untuk membina lebih banyak tenaga mahir demi pembangunan negara, dan juga membenarkan sekolah vernacular untuk beroperasi menggunakan 3 bahasa, iaitu Melayu, Cina dan juga Tamil. Okey, ordinan pelajaran. Okey, ordinan pelajaran ni digubal oleh 12 orang pendidik yang mana merupakan pegawai-pegawai Tanah Melayu, dan dalam tu juga ada wakil-wakil yang tidak rasmi setiap kaum, iaitu Melayu, Cina dan India. Jadi dalam ordinan ni secara ringkasnya lah saya terangkan, ianya adalah perancangan untuk menubuhkan 2 jenis sekolah kebangsaan yang berbeza lah, iaitu sekolah Inggeris dengan mata pelajaran bahasa Melayu menjadi wajib, dan sekolah aliran Melayu dengan mata pelajaran bahasa Inggeris itu dijadikan sebagai bahasa kedua. Dan sama seperti laporan sebelum ini, ada yang mengatakan kerajaan juga akan memberi pelajaran percuma sehingga darjah 6. Maksudnya bagi peringkat sekolah rendah, pembelajaran itu adalah secara percuma dan tidak perlu kepada apa-apa bayaran. Baik, kita pergi kepada perkembangan pendidikan selepas merdeka. Okey, laporan pernyataan Razak. Okey, ia adalah satu jawatan kuasa untuk mengkaji semula sistem pendidikan di Persekutuan Tanah Melayu, dan ianya diluluskan dan dikuatkuasakan sebagai Ordinan Pelajaran 1957. Dan dalam laporan ini juga mempunyai 17 cadangan lah yang dapat kita rujuk nanti untuk kita tahu dengan lebih lanjut dengan mengambil kira matlamat akhirnya membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan.
Okey, seterusnya laporan Rahman Talib. Jawatan kuasa, ia merupakan jawatan kuasa penyemak dasar pelajaran kebangsaan yang mana telah ditubuhkan dan dipengerusikan oleh Abdul Rahman Talib yang merupakan Menteri Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu pada waktu itu. Dan tujuan ditubuhkan jawatan kuasa ini adalah untuk menyemak semula pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan seperti yang termaktub dalam Pengyata Razak 1956. Baik, seterusnya kita pergi kepada Akta Pelajaran 1961. Okey, laporan Rahman Talib yang telah diterangkan tadi telah dibentangkan dalam Parlimen dan seterusnya diluluskan serta dikuatkuasakan menjadi Akta Pelajaran 1991. Jadi dapat kita lihat beberapa kandungannya di sini. Iaitu yang pertama, bahasa Malaysia sebagai pengantar utama. Yang kedua, sistem peperiksaan kebangsaan ditetapkan dengan menggunakan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Yang ketiga, penekanan kepada pendidikan menengah dan vocational untuk memenuhi keperluan tenaga mahir negara. Dan yang keempat, penekanan juga diberikan kepada pendidikan agama dan moral di semua peringkat sekolah untuk memenuhi keperluan kerohanian rakyat Malaysia. Jadi ini adalah satu akta yang bagi saya, kalau pendapat saya sendiri, adalah satu akta yang mempunyai balance yang ada keseragaman ataupun orang kata keseimbangan daripada sudut pembelajaran dan juga pendidikan agama itu sendirilah. Sebagaimana yang kita tengok daripada sebelum-sebelum ni, kebanyakannya sebelum merdeka tidak ada sebarang unsur keagamaan yang diselitkan dalam pembelajaran. Jadi untuk akta pembelajaran ini, ia meletakkan juga penekanan kepada pendidikan agama dan moral lah di semua peringkat sekolah. Jadi bukan sahaja ditekankan kepada sekolah peringkat menengah, malahan daripada di peringkat rendah itu sendiri perlu kepada penekanan ataupun kita orang kata beri kefahaman kepada pelajar sejak daripada bangku sekolah lagi untuk mereka faham dan juga paling kurangnya tahu tentang selok-belok agama. Seterusnya laporan Aminuddin Baki 1964. Ia merupakan pelajaran menengah rendah selama 3 tahun. Dia mencadangkan pelajaran menengah rendah selama 3 tahun selepas peringkat sekolah rendah perlu disediakan sejajar dengan dasar kerajaan untuk menaikkan umur berhenti sekolah kepada 15 tahun. Jadi ia menekankan kepada pembelajaran sekolah rendah itulah, maksudnya umur berhenti sekolah yang dibolehkan adalah pada ketika umur 15 tahun. Dan perlu juga menyediakan pelbagai perlu menyediakan pelajar yang boleh menjawat jawatan yang sesuai setelah menamatkan pengajian. Maksudnya selepas pada belajar, pelajar-pelajar tersebut mempunyai ruang ataupun peluang untuk bekerja dengan sesuai dengan pembelajaran mereka di sekolah. Dan ia juga mempelbagaikan jenis kursus supaya dalam bidang pendidikan ini dapat mengeluarkan lebih banyak berbagai jenis tenaga manusia yang mempunyai pelbagai kemahiran. Baik, seterusnya pergi kepada laporan Husin On. Jadi tujuan utama laporan ini adalah menyediakan pendidikan dasar bagi semua kanak-kanak dalam lingkungan umur yang masih bersekolah. Dan sama juga seperti laporan-laporan lain, ia mempunyai bahasa pengantar utama ia menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara dan meletakkan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dengan kepentingannya di peringkat antarabangsa. Baik, seterusnya dasar ekonomi baru 1971 sehingga 1990. Jadi ia dapat melihat bahawa bahasa Melayu ni dijadikan sebagai bahasa pengantar utama di Semenanjung Malaysia dan Sabah, dan juga
ia menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Jadi dasar ekonomi baru ni dia juga menggunakan bahasa Cina ataupun Tamil, dan dalam dasar ini dia dapat mengurangkan jurang perbezaan dalam kita nak memberikan peluang pelajaran di antara kawasan dan juga kaum. Jadi tidak ada yang rasa tersisih ataupun terpinggir dalam bidang pendidikan. Dan falsafah pendidikan kebangsaan telah digubal pada tahun 1988 dengan menekankan pendidikan yang menyeluruh, yang saya cakap tadi, yang lebih seimbang dan bersepadu bagi melahirkan pelajar yang seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelektual. Baik, seterusnya sistem pendidikan semasa. Okey, kita dapat tengok di sini ada satu pelan pembangunan pendidikan Malaysia yang bermula daripada tahun 2013 sehingga 2025. Okay, kita di sini adalah menunjukkan beberapa bagaimana bentuk pelan pendidikan Malaysia yang telah dirangka, yang memperlihatkan kepada 5 aspirasi sistem pendidikan. Kalau boleh saya baca satu, mungkin ia adalah berkenaan dengan kecekapan sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Jadi kita dapat, untuk sistem ni sendiri, kita dapat melihatlah perubahan daripada tahun ke tahun, yang sentiasa ada perubahan dalam bidang pendidikan, yang mana kadang-kadang kita dapat tengok mungkin yang dulu agak mudah. Yang dulu agak mudah tapi tidak maksimum, orang cakap, untuk melihat kepada keberhasilan murid. Jadi apabila digubal yang lebih baik ataupun ditambah baik dengan yang lebih sesuai, dia akan dapat menilai ataupun menjadikan sistem itu sesuai untuk memaksimumkan keberhasilan murid. Okay, dapat juga kita lihat 6 aspirasi murid dan juga 3 gelombang transformasi selama 13 tahun. Contohnya gelombang yang pertama tu dia ada beberapa fasa lah, menumpukan kepada usaha dan juga mempercepatkan penambahbaikan sistem dan sebagainya. Okey, secara jelas kita dapat mengetahui bahawa falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri, pendidikan di Malaysia ni adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang daripada segi harmoni, dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani itu sendiri berdasarkan kepercayaan dan juga kepatuhan kepada Tuhan. Jadi usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat, keluarga, masyarakat dan negara. Okay, jadi ini adalah usaha-usaha ataupun perkaitan antara perkembangan sistem pendidikan dengan falsafah pendidikan. Ia lebih kepada impak. Bagaimana perkembangan itu memberikan impak. Sebab kita tahu setiap perkembangan dia akan ada penambahbaikan untuk kebaikan juga. Dan untuk lebih menjadikan sistem itu lebih cekap, untuk menambah baik sistem sedia ada. Jadi ia pastinya akan memberikan kesan yang baiklah. Jadi sama ada ataupun untuk mendidik juga. Sebagai contoh di sini, rakyat Malaysia, melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Dan contohnya, untuk membentuk rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, konsep pendidikan sepanjang hayat adalah menjadi amalan dan ilmu sentiasa updated. Maksudnya, sebab walaupun kita dah habis sekolah, dah habis universiti, belajar semua, tetap sahaja kita menjadikan konsep pendidikan sepanjang hayat itu untuk menjadikan kita punya amalan dan ilmu yang kita ada sentiasa berpanjangan dalam diri. Baik, yang terakhir kita akan melihat kepada sedikit kepada peranan guru dalam merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan.
Okey, ini adalah beberapa peranan guru yang kita boleh lihat dalam merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri. Sebagaimana yang kita tahulah, guru ni merupakan orang kata pemudah cara dalam PDPC, dan untuk dalam sistem pendidikan ni memang sememangnya guru menjadi tonggak utama juga dalam perkembangan pelajaran, dalam nak mendidik pelajar. Jadi setiap daripada perkembangan, setiap daripada sistem pendidikan itu memang guru yang akan faham dulu, yang akan tahu dulu tentang tu, dan diturunkan juga kepada pelajar-pelajar. Jadi dapat kita lihatlah di sini bagaimana peranan kita sendiri. Kalau saya sendiri sebagai guru, macam mana kita nak relatekan kita punya tugas dengan perkembangan semasa falsafah pendidikan tu. Okey, sebagai contoh saya ambil di sini, guru tu menjadi seorang yang kreatif dan inovatif semasa melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, jadi maksudnya jangan kita mengambil mudah lah macam mana kita nak mengajar. Of course, sudah tentulah apabila kita masuk kepada dalam kelas, murid akan mengharapkan kita untuk bagi ilmu kepada mereka, dan juga dalam masa yang sama kita tak nak mereka ni rasa bosan dengan apa yang kita nak ajar. Jadi kita kena jadi seorang yang kreatif dan inovatif dalam kita melaksanakan proses PDPC. Okey, dan peranan seterusnya dapat juga kita lihat di sini. Okey, melengkapkan diri dengan pengetahuan am dan juga pengetahuan dalam mata pelajaran lah. Jadi di sini dicakap guru ni kena sentiasa updated lah tentang ilmu-ilmu mengenai perkembangan semasa, ada kemahiran untuk melangkaui pelajar, dan juga proses mendidik tu adalah orang kata hardcore bagi seorang guru ni. Maksudnya kita nak kena yakin bahawa kita tugasan kita adalah untuk mendidik, dan dari sudut mendidik tu sendiri dia ada beberapa tahap yang perlu kita faham, yang perlu kita sentiasa perbaharui kemahiran kita untuk supaya dapat menghasilkan murid yang lebih baik dan menjaminlah keberhasilan murid itu sendiri. Okey, dan di sini juga ada menyatakan kita ni harus peka dengan tingkah laku setiap pelajar. Jadi bila mana kita mengajar seseorang pelajar ataupun satu kelas, kita dapat baca ataupun kita dapat kenal, orang kata scan lah, boleh tengok yang orang macam ni, pelajar macam ni macam mana. Dia boleh cepat ke, dia boleh kita ajak main-main sikit ke, ataupun dia memang nak serius, memang nak fokus belajar je. Ataupun yang ni jenis yang suka main-main dulu baru belajar. So itu adalah perlu kepada kemahiran guru tu sendiri dalam kita nak membawa mereka mengikuti perkembangan ataupun sistem pendidikan yang semakin orang kata maksimum ni. Memang memerlukan kepada peranan guru yang banyak lah. Jadi dapat kita tengok di sinilah. Memastikan pelajar memberikan tumpuan, mengelakkan komunikasi sahala, jangan guru saja yang bercakap sendiri. Perlu juga kita menjadi sebagai pemudah cara lah, maksudnya murid yang lebih banyak bercakap. Okey, dan ini lebih kurang juga macam poin tadi. Lebih kepada tugasan-tugasan guru lah dalam memberi bimbingan dan juga memastikan mengaplikasikan pengajaran berpusatkan murid. Jadi bila berpusatkan murid, tentulah murid yang akan banyak kontrol kelas dan guru menjadi sebagai pemudah cara sahaja. Sebagai orang kata kalau dalam camp tu adalah ibarat facilitator lah yang menjadi pembimbing. Okey, jadi bagi untuk tajuk ini setakat ini sajalah daripada perkongsian daripada saya tentang secara ringkas tentang analisis perkembangan falsafah pendidikan itu, dan juga bagaimana peranan guru dalam merealisasikan falsafah pendidikan. Dan kita dapat lihatlah ianya adalah satu falsafah pendidikan, adalah satu sistem ataupun satu perkara yang penting dalam kita nak menghasilkan keberhasilan murid itu ke tahap yang lebih baik, dan juga
memerlukan peranan daripada semua pihak lah, bukan daripada kita saja, bukan daripada kerajaan saja, malahan semua pihak perlu sama-sama untuk merealisasikan falsafah ini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.